أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الاستعفاف عن المسألة. Ini ialah satu bab, itulah al-isti'fafu, menuntut baik nafsu, mana talabul iffah, mana al-isti'fafu menuntut baik nafsu anil mas'alati, daripada meminta. Maksudnya ialah, maknanya menahan diri daripada meminta-minta. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum habalahu fayahtatiba ala zahrihi khairul lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang mana diriku di tangannya, la an ya'khuza, sesungguhnya bahawa mengambil oleh seorang kamu, habalahu, akan talinya, dia ambil tali, fayah tatiba, maka dia kumpul kayu api, ala zahrih, mana ambil tali saat ni untuk mengikat kayu api lah. Ada dia kumpulkan di atas belakangnya, khairul lahu, ialah terlebih baik baginya, bagi ahadikum saat ni, yakni ya'khudhu hablahu fayah tatiba ala zahrih, itu ialah kinayah daripada selekeh-lekeh pekerjaan yang sangat lekeh. Kalau kita kata lah ni kan, macam kerja dengan MPKB duduk di belakang, duduk jadi driver tu hingga di belakang lori MPKB misalnya, tu. Jadi dari segi orang panggil, di sisi manusia agak hina lah, lekeh, daripada setengah daripada pekerjaan yang hakir. Tapi jadi kalau zaman dulu orang panggil cari kayu api, maknanya ambil tali untuk mengikat kayu api, mana pikul di atas belakang dan jual kayu api itu, dan daripada itulah dia dapat saman, makna qimah, harga, dan dengan itu dia dapat manfaat. Itu lebih baik baginya min an ya'tiya rajulan, bahawa mengambil, bahawa mendatangi oleh ahadukum, an ya'tiya rajulan, bahawa mendatangi oleh ia akan seorang laki-laki ataupun perempuan, tak ada kira. Itu bukan murak nak kepada jantina. Maknanya kita mendatangi seseorang daripada kamu, mendatangi akan seorang laki-laki
fayas alahu. Fayas alahu tu pa sababiah lah. Maka dengan sebab itu dia meminta akan dia akan rajulan zat ni. A'tahu aw mana'ahu. Memberi akan dia, memberi oleh rajul zat ni hu akan dia akan ahadakum aw mana atau penegah ni maksudnya tak ada bui, tak ada kira. Bui ke tak bui. Tapi perbuatan dia meminta-minta daripada seseorang itu, itu nak banding dengan dia pergi cari kayu api dan jual kayu api, itu lebih mulia, lebih baik bagi dia. Jadi nak ayatnya meminta itu suatu perkara yang tidak digalakkan sangat pada syarak, sehingga membandingkan dengan pekerjaan yang paling lekeh, itu pun lebih baik. Kita buat kerja berusaha mubasyaratu asbab, menyentuhkan asbab kepada rezeki itu dengan sendiri daripada meminta-minta. Mana anil masalah. Maka dengan sebab apa? Dengan sebab istighfaf, dengan sebab menuntut baik nafsunya anil masalah daripada meminta-minta. Mana dia sanggup buat kerja yang susah, yang payah, yang tidak dipandai oleh manusia, kerana dia tidak mahu terjebak diri dia tu dengan al-masalah, makna meminta-minta daripada manusia. Kerana kita telah ikuti daripada hadis yang telah terdahulu, maknanya tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan meminta ini ialah kerana keperluan, tak dapat tidak. Bukannya untuk takatur ataupun tawassu' sebagaimana dulu. Qala musannif rahimahullah taala, hadis yang ke-186 naskahna, an Hakim bin Hizam. Ini pun juga sama. Ini suatu hadis yang sangat, kalau orang bahasa ni makna menyentuh hatilah. Mempunyai nilai sentimental orang panggil. Maksudnya dengan cara apa yang berlaku kepada Hakim bin Hizam ini. Bagaimana dia tu maknanya kalau kita tengok pada permulaan dia ni jenis nampak temo'o berkanduk tak reti malu mitok An Hakim bin Hizam radhiyallahu an qol, berkata Hakim, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka dia beri akan aku. Nabi tak ada masalah. Itu ada hadis dalam kitab Minhajul Abidin, bila orang mari kepada Nabi, Nabi kata ambillah khuz, ambil. Maknanya kalau mu tak mari pun rezeki ni rezekimu, maknanya dia akan pergi juga kepada kamu. Tu. Jadi ini maknanya Hakim dia minta daripada Rasulullah bui, summa sa'altuhu, kemudian aku minta, kemudian summa tu lama lah juganya. Lama lepas pada tu aku minta pula akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka memberi oleh Rasulullah. Summa sa'altuhu, kemudian aku minta pula. Lama lepas pada duduk sejulung aku minta pula, fa'atani, maka dia beri akan aku. Summa qala, kemudian berkata Nabi. Tu ini nasihat daripada Nabi. Nabi boleh beri kepada Hakim, tapi ada satu benda, ada satu perkara yang perlu Hakim fahami. Ya Hakim, ya Hakim, Hakim, in hadzal mala khadiratun hulwatun. Ini harta ni ialah khadirah. Khadirah ni maknanya segar, hijau lah, hijau, segar, subur, nampak hijau. Hulwatun makna manis. Khadiratun fil manzar, pada pandangan nampak hijau, makna segar, sedap. Wa hulwatun makna manis fi dzauqi, pada rasa manis, makna sedap, makna nikmat. Harta ni makna hijau, makna subur. Nampak subur, nampak indah. Hulwatun manis, pada kecapiannya, rasanya. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi, maka barang siapa mengambil akan dia akan hadzal mal ini, ambil tu bi sakhawati nafsin. Apa murad dengan sakhawati nafsin? An ghairi hisin alaih, mana ambil daripada ketiada elobo di atasnya, di atas harta ni. Men akhadahu fihi fi hadzal mal, mana siapa dia ambil harta ini, harta dunia ni, ialah bukan kerana temo'o kepada harta benda dunia, hanya sebagai wasail saja, wasilah kepada kehidupan. Fiddin uddah, pertolongan menguatkan agama. Burika lahu fih. Wa man akhadahu bi israfi nafsin,
Dan barang siapa yang mengambil akan dia akan harta hadzal mal bi israfi nafsin, dengan israf nafsin. Israf nafsin ini maksudnya mengendai ataupun temuu. Israf ini maksud menghampiri. Israf musyrif mana yang menghampiri. Nah, itu bi israfi nafsi, itu maksud israfi nafs. Maksud mengendai, maknanya temuu, berkandak. Nah, lam yubarak lahu fih, nescaya tidak diberkati baginya bagi man fihi fi hadal mal. Berkat maksudnya ziyadatu atum, makna berkat makna ziyadatul khair, makna kebaikan yang sentiasa bertambah. Itulah perkara antara perkataan yang boleh digunakan tentang al-barakah. Makna al-barakah itu ialah tentang ziyadatul khair, makna bertambah kebaikan, kebaikan yang sentiasa bertambah, kebaikan ataupun kebaikan dunia akhirat. Dua-dua itu makna berkat. Kalau dapat kebaikan saja ke dunia saja, itu tidak nama berkat lagi. Misalnya kita makan nasi, dengan sebab makan nasi itu dapat begitu juga orang panggil kejayaan dengan apa nama pencapaian, apa nama pelajaran akademik misalnya. Sebab tu kita berdoa ni, kita berdoa kita tidak boleh secara kita lepas ataupun kita hukum. Ya Allah ya Tuhanku, maknanya biarlah anak aku dapat isteri, anak isteri misalnya UPSR. Minta begitu. Pas kita mati sekat tu tak boleh. Sebab kita tak tahu kebaikan itu pada apa dia. Adakah kebaikan itu pada kejayaan dalam pelajaran dia ataupun tak tahu. Kebaikan itu ialah kita jadi semakin dekat kepada Allah Ta'ala dengan benda tu. Dengan benda tu makna harta, dengan pitih, duit pitih tu kita jadi kau dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nama dia baik. Kebaikan maknanya sihat tubuh badan. Nikmat daripada min jala'il ni'am, daripada nikmat yang kasar-kasar. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menyusun Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim tu duduk kemudian. Dari segi uslub tata cara orang panggil ilmu balaghi, dia kena apabila beberapa perkataan dia datang daripada sumber yang sama, maka kena susun ala sabili taraqi, di atas jalan manahing. Lainlah kalau perkataan itu molek atau tak molek tapi dengan sahat itu jadi galak buat maksiat. Molek kat mana? Harta benda, nikmat. Dia panggil nikmat yang kasar. Jadi harta benda itu menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Molek kat mana? Tak molek. Maka ada harta benda itu menjadikan satu wasilah yang menjadikan orang itu, orang panggil jadi boleh banyak infak pada, dan juga itu menjadikan dia dekat dengan Allah dan juga manusia, memberi manfaat kepada manusia. Maka harta itu nikmat, dan dengan sebab harta itu dia dapat nikmat agama. Nikmat agama apa dia? Nikmat hidayah taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik melakukan hubungan dengan Allah, melakukan hubungan dengan manusia. Mana tu manusia, maka bahagilah sempurna nikmat. Jadi Ar-Rahim itu ialah panggil mutammimun ni'mah. Mana tatimmun ni'matu bi daqaiq ni'am. Sempurna nikmat itu ialah nikmat yang dengan nikmat yang halu-halu. Jadi hakikat nikmat dalam minhaj juga dia sebut dalam aqabatul hamdi wa syukri, akhirnya hakikat nikmat yang sejatinya sebenarnya ialah nikmat agama. Nikmat dunia ni sebenarnya tidak nikmat pun. Kerana benda tu sementara dan tak ada gapo-gapo pun, sementara tu lah je. Pas nikmat tu kau tawar, kau kurang. Bukan kau sedak dak. Jadi nikmatnya sebenarnya ialah nikmat agama. Gapo nikmat agama atas dunia ni ialah sebab kepada mendapat nikmat akhirat, itulah hidayah taufik. Maka itulah sebenarnya nikmatnya. Tu. Jadi jadi maknanya itu makna ayat berkat. Makna berkat ni kita mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat, atau kebaikan yang berterusan sampai kepada hari akhirat. Jadi harta kita, duit piti kita tu jadi berkat. Mana dapat kebaikan dengannya, kita jadi maknanya tidak membelanjakan pada benda yang sia-sia. Jadi duk belanja tu benda yang manfaat berlaku. Dia kita boleh rasa ni ramai orang-orang yang dia sendiri pun mengeluh, dia kata boleh banyak pendapatan banyak tapi tak tahu pergi ke mana. Dia sendiri pun mengaku, dia kata tak tahulah habis kat mana jadi habis. Jadi tak tu dari segi manfaat dunia pun tak dapat. Apatah lagi manfaat akhirat, maka itu tidak diberkati. Apa pun anak yang mubarak, mana anak yang mubarak, isteri yang mubarakah, yang diberkati, isteri anak yang menjadi kebaikan kepada ibu bapa, kebaikan dunia dan juga akhirat. Isteri, suami,
mana az-zaujul mubarak, mana suami yang diberkati, mana suami yang menjadi kebaikan kepada isteri dunia dan juga akhirat. Tu. Jadi hadal mal, inilah harta ini, siapa dia ambil dengan baik nafsu, ambil bukannya kerana tamak kepada nama, maka dia akan diberkati, diberi kebaikan oleh Allah Taala dunia dan juga akhirat. Tapi sebaliknya kalau dia ambil tu bi israfin nafsi, mana mengindir kepada harta, makna tamak sangat, berkandak sangat kepada tu makna israf. Israf ni makna menghampiri, mengindir, mengindir orang panggil makna nak doa. Tamak. Makna tamak nafsu, maka nescaya tidak diberkatkan baginya, bagaimana itu fi pada hadal mal, tidak ada keberkatan. Wa kana kalladhi, bandingnya Nabi buat bandingnya mana nak ayat kata orang yang tidak diberkati dengan harta benda yang dia ambil, dia dapat. Wa kana, dan adalah ia min aqazahu bi israfi nafsi ni, kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, seperti orang yang makan tapi dia tak kenyang, makan tapi tak berasa kenyang. Itu dia panggil manfaat dunia. Makan tapi tak berasa kenyang. Tu. Jadi tak apa kebaikan daripada makan tu kalau tak dapat rasa kenyang. Wal yadul uliya, tu satu. Kemudian Nabi kata wal yadul uliya khairum min al yadis sufla. Permula tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Faqala hakimum, maknanya begitu ringkas nasihat daripada Nabi. Kata-kata Nabi kepada hakim itu begitu terkesan, memberi kesan yang sangat mendalam di dalam hati hakim. Tu makna terkesan dia. Faqala hakim, maka berkata oleh hakim, faqultu ya Rasulullah, maka aku kata ya Rasulullah, cerita hakim duk cerita, walladhi ba'ataka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran, dengan sebenar. La arza'u ahadan, la arza'u ahadan dengan makna la mana angkusu, tidak aku mengurangkan, tidak aku mengurangkan akan seseorang. Maksudnya apa maksud mengurangkan? Apa mengurai? Sebab ambil lah. Lazim daripada mengurangkan itu ialah lazim daripada ambil. Maksudnya tidak aku mengurangkan akan seseorang, aku tidak akan terima, aku tidak akan ambil harta seseorang. Tu maksud dia. La arza'u ahadan, mana aku tidak akan menguraikan akan seseorang. Maksudnya mengambil apa yang menjadi kekurangan, iaitu ambil tu, mana terima. Ba'daka syai'an, selepas daripada-Mu ya Rasulullah, syai'an, suatu syai'an qalilan, sedikit pun. Lepas pada ni aku tidak akan ambil lagi, aku tidak akan minta, aku tidak akan terima. Tak usah kata minta, kalau orang nak beri aku tidak akan terima syai'an, suatu pun, hatta ufariqad dunya, sehingga aku berpisah akan dunia, aku meninggalkan dunia. Maksud aku meninggalkan dunia sehingga aku mati. Tengok tekak dia. Tu bila Nabi ayat lagi, Allah terasa dia, Allah teruk, berasalah dia teruk. Allah teruknya aku duk minta dengan Rasulullah, tak malu muka pas kali, dua kali, tiga kali minta sehingga Nabi beri kepada dia satu nasihat yang sangat memberi kesan dalam hati, sehingga dia kata bala ni, fakana Abu Bakar radhiyallahu an yad'u hakiman ila al-ata'i, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, khalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar memanggil hakim ila al-ata', kepada pemberian. Fayaba an yaqbalahu min, maka enggan hakim bahawa dia terima akal al-ata' itu, pemberian itu, minhu daripada Abu Bakar. Tak cakap Allah, maknanya tak mahu terima. Sebab dia dah berjanji dah begitu. Demi Allah dia bersumpah dah tu. Walladhi ba'ataka bil haqq la arza'u hadan ba'daka ya Rasulullah, makna ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya, sehingga aku meninggal dunia. Summa inna Umara, wafat Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Umar pula jadi khalifah. Summa inna Umar radhiyallahu an da'ahu, kemudian Sayyidina Umar pula radhiyallahu anhu memanggilkan dia, menyuruhkan dia ke hakim, liyu'tiyahu, supaya dia nak beri akan dia ke hakim. Fa aba an yaqbala minhu syai'an, juga maka enggan oleh hakim bahawa dia terima daripada Umar syai'an, sedikit pun. Faqala, maka berkata
hakim inni kata Umar, faqala Umar, berkata Umar, inni ushhidukum, aku sesungguhnya aku mempersaksikan akan kamu. Ushhidu ambil daripada asyhada, bukan asyhadu. Kalau asyhadu makna aku bersaksi. Aku bersaksi anna hakimah, kena kata gitu. Aku bersaksi bahawasanya hakim ni aku mempersaksikan akan kamu, ya ma'syarul muslimin, hei sekalian orang Islam. Tu ini ushhiduka, soalnya aku mempersaksikan akan kamu, aku menjadikan kamu sebagai saksi. Tu ushhidukum, maksud aku jadikan kamu sebagai saksi. Mu tengok belakang, hei ma'syarul muslimin, mu dengar belakang, mu tengok belakang ni, mu jadi saksi ni, ala hakimin, di atas hakim. Mu jadi saksi, hei sekalian orang yang beriman, orang Islam, kamu menjadi saksi di atas bahasanya hakim. Itu maksudnya ushhidukum anni uridu alaih, bahasanya aku melentangkan, membentangkan di atasnya, di atas hakim, haqqahu, akan haknya min hadzal fai', daripada harta fai' ni. Harta fai' mana harta rampasan perang, apabila tidak sempat berlaku peperangan, musuh meninggalkan medan peperangan dengan tertinggal bagi-bagi dia, itu makna harta fai'. Maka adalah pembahagian taksim dia, cara pembahagian dia juga mustahik, orang yang mustahiq, orang yang berhak untuk menerima sebahagian daripada harta fai' ni. Lalu makna hakim ini adalah antara orang yang berhak. Orang yang berhak ada bahagian daripada harta fai'. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar kata, ini ushhidukum, sesungguhnya aku mempersaksikan akan dikau, wahai para muslim, wahai orang Islam, mu bersaksilah di atas hakim bahasanya aku telah lentangkan, aku telah bentangkan di atasnya akan hak dia berhak, dia adalah sebahagian daripada mustahiq, orang yang berhak terima harta fai'. Kamu bersaksilah bahasanya aku dah bentang dah di atas dia akan haknya min hadzal fai' fayaba, maka enggan ia an ya'khudahu, bahawa dia mengambil akan dia akan haqqah min hadzal fai'. Jadi falam yarza, kata Sayyidina Umar, maka tidak mengurankan oleh hakim ahadakum, akan seorang kamu pun, ahadan akan seorang pun, minan nas, daripada manusia ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tuwfiya, sehinggalah diwafatkan akan dia. Itulah maknanya ayat kata hakim nekat dia tak mau minta dengan siapa-siapa dia dah, sehingga dia dipanggilkan dia kepada hak dia sekalipun dia yakba, makna tak mau, makna enggan juga. Kerana makna tentang maksudnya berkat, dia faham apa makna berkat. Dia faham apa maknanya kata-kata sini Nabi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Bagaimana bekas? Dia adalah dia tu serupa orang makan tapi tak kenyang. Lagu mana orang makan tapi tak kenyang? Berat lah ni. Hak luar dah ni kita kata ni. Makna kata-kata Nabi tu begitu mengesankan hati dia. Dan waliyadul aliyah. Jadi bila dia dengar Nabi duk kata begitu semua, jadi terasalah di hati ni, maknanya dia kabarlah perbuatan dia tu sangat buruk, duk meminta-minta sehinggalah dia wafat, dimatikan akan dia. Li asyri sini tu di bawah tu, li asyri sinina min imarati Muawiyah, iaitulah bagi 10 tahun daripada imarati Muawiyah, makna Muawiyah jadi amirul mukminin. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, ittafaqal ulama'u ala nahyi anis su'ali, ittifaq ulama di atas menegahkan daripada meminta min ghairi daruratin, meminta daripada ketiadaan darurat, tak boleh. Ittifaq ulama kata tak boleh menegah. Waqtalafa ashabuna, dan berkhilaf-khilaflah oleh sahabat-sahabat kami ashabus Syafi'i fi mas'alatil qadiri, pada masalah orang yang kuasa, orang yang mampu, alal kasbi, di atas berusaha, ala wajahin, di atas dua wajah. Boleh ke dia meminta?
Orang yang mampu berkerja, buat kerja, cari rezeki, boleh kalau dia meminta daripada orang lain. Jawab dia asahuma annaha haramun. Yang asah daripada dua wajah itu bahawasanya al-mas'alah mas'alatul qadir alal kasbi ni, itu adalah haram. Maksudnya meminta orang yang kuasa di atas orang panggil meminta orang yang kuasa akan orang lain, itu mana hukumnya adalah haram. Dia kuasa buat kerja, makna dia mampu untuk buat kerja cari rezeki tapi dia meminta, hukum dia adalah haram. Ada kaulnya asah. Kaul asahnya haram. Wasani wal wajhu tsani, wajah yang kedua, wajah yang asahnya, wajah yang pertama maknanya wajah yang asah hukumnya adalah haram. Dia kuasa buat kerja tapi dia meminta dengan manusia, meminta kepada manusia tu hukum dia haram. Haram meminta kepada manusia, sedangkan dia kuasa untuk buat kerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Pandangan yang kedua, halalun ma'al karahati, halal serta makruh. Makruh halal tapi makruh. Itu pun kata halal ataupun bisalah sati syurutin, dengan 3 syarat. Di atas kaul yang kedua kata halal serta makruh, itu pun berlaku di atas 3 syarat. Manakala tak ada salah satu daripada 3 syarat maka haram, maka tidak ada khilaf lagi, ittifaq. Apa dia? Yang pertama, alla yadilla nafsah, bahawa jangan dia menghinakan akan diri dia. Boleh dia nak minta, dia kuasa, hukumnya halal tapi makruh. Makruh tapi memandangkan wajah yang pertama kata haram juga. Makruh tu bukan makruh main-main lah. Tu bila khilaf lagu tu, jangan dia menghinakan diri dia, minta sehingga dia menghinakan diri dia, buat satu benda yang menghinakan. Tujuan dia supaya orang beri kepada dia. Tu tak boleh, haram. Tak boleh minta dengan cara lagu tu, cara menghinakan diri. Wala yulihu fi soal, jangan ilhah, dia panggil ilhah, bersungguh-sungguh sangat. Tu bersungguh-sungguh. Yulihu makna ilhah, makna bersungguh-sungguh. Minta tu maknanya kalau bahasa ni dia panggil mendesak-desak. Minta dengan cara mendesak orang, mendesak supaya bui. Jadi maknanya kalau kita tengok rupa, rupa orang panggil syarat yang pertama ni pun ramai tak lepas. Yang kedua rupa ilhah, ni pun banyak. Minta tu dengan cara paksa. Itu paksa orang supaya beri. Minta tapi dengan cara ilhah. Ilhah tu makna bersungguh-sungguh, seperti mengulang-ulangi meminta dengan begitu sangat keras. Minta juga. Tersungguh fi soal. Wala, itu yang kedua. Syarat yang kedua jangan bersungguh-sungguh pada meminta. Syarat yang ketiga, wala yu'zil mas'ula, jangan dia menyakiti orang yang diminta. Jadi yang ketiga tu pun kadang-kadang dia bermasuk-masuk ke dengan yang kedua tu. Perbuatan menyungguh-nyungguh orang meminta tu pun kadang-kadang secara tak langsung boleh menyakiti orang yang diminta. Tu. Jadi jangan kita menyakiti orang yang kita minta. Tu makna syarat dia. Syarat dia begitu. Ini di atas kaul yang kedua, wajah yang kedua. Wajah yang kedua mengatakan halal tapi makruh. Itu pun dengan 3 syarat. Fa in fuqida wahidun, maka jika diluputkan, mana tak ada lah salah satu daripadanya, fa haramun bil ittifaqi, maka haram ittifaq ulama meminta haram. Maka tak ada khilaf dah. Hak khilafnya ialah kalau cukup 3 syarat ni, dia kata halal, kaul yang wajah yang kedua kata halal tapi makruh juga. Tapi kena sempurna 3 syarat ni. Kalau tak sempurna, luput satu saja daripada 3 syarat ni, maka haram dengan ittifaq. Orang yang kuasa meminta kepada manusia lain, mana hukumnya adalah haram. Qala musannif rahimahullah taala, babun man sa'alan nasa takatsuran, mereka yang meminta akan manusia takatsuran kerana nak membanyak-banyakkan, bukannya kerana maslahah atau darurah ataupun hajat hidup. Tu
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi madza'atul lahmin. Masya-Allah. Tu dia. Sentiasalah ma yazalu, tu maksudnya ma tu makna nafi. Mana yazal mana tidak hilang, maksudnya ialah sentiasa. Ma yazalur rajulu, sentiasalah lelaki itu yas'alun nasa, dia meminta-minta akan manusia. Sentiasa minta, berhenti gaduh, minta semua. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga datang ia pada hari kiamat. Laisa fi wajhihi, tidak ada pada wajahnya maz'atul lamin, sedikit pun daripada daging. Tak ada daging muka, tinggal tulang saja. Korok. Tak ada tulang. Tak ada daging. Tu. Ayat kata gugur dagingnya. Itu hina sangat, sehina-hinanya. Yang ni bal kulluhu azmun. Itu di dalam dia kata bal kulluhu azmun. Bahkan semuanya adalah tulang belaka, tak ada daging di muka. Tu. Itulah satu hal yang sangat menghinakan. Qala at-Tawrabashti qad akhbarana Allah Ta'ala anna suwara fid daril akhirah takhtalifu bi ikhtilaf ma'ani. Bahwasanya rupa-rupa keadaan manusia ni lah fid daril akhirah, di negeri akhirat ni, takhtalifu bersalah bi ikhtilafil ma'ani, dengan bersalah makna-makna. Qala Allah Subhanahu wa taala, yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari yang jadi putihlah oleh wajah-wajah dan jadi hitamlah. Tabayyaddu makna bersangatan putihlah oleh wajah-wajah dan bersangatan hitamlah oleh wajah-wajah. Falladhi yabzulu wajhah li ghairillahi ta'ala, siapa dia yang li ghairillahi fi'dan min ghairi ba'sin. Yabzul makna yabzulu makna memberi, mukanya li ghairillah, kerana lain daripada Allah Ta'ala, itu kinayah daripada meminta lah tu. Fid dunya min ghairi ba'sin, tidak kerana ba's makna kesusahan, ba's makna susah, wala daruratin, dan tidak darurah, bal litawassu'i wa takatsur, bukan kerana nak berluah-luah dan memperbanyakkan. Yusibu syai'un fi wajih, mengenalah akan dia oleh suatu pada wajahnya. Bi idhabil lahmin anhu, dengan menghilangkan daging daripadanya, daripada wajah. Muka dia tu ada sesuatu yang mari pada muka dia untuk menghilangkan daging di muka. Gap dia sesuatu dia tak sebut di sini. Mana ada sesuatu mari tepuh kau mari tu mengena di muka dia tu liyuzhiru linnasi anhu, supaya Allah Ta'ala nak menzahirkan bagi manusia anhu, daripada man tu, tu suratal makna, akan rupa makna, alladhi khafiya alaihi minhu, yang sembunyilah di atas mereka itu, makhluk minhu, daripadanya. Maksudnya makna tu kau dia, makna tak tahu malu, tu makna. Ada temu sifat yang mana hubbud dunya, hubbur hatu, makna-makna yang ada dalam hati kita. Benda tu kita tak tahu. Tu. Jadi Allah Ta'ala menzahirkan. Allah Ta'ala datangkan sesuatu yang mengikis, orang panggil segala, orang panggil daging-daging muka, sehingga tak tinggal sedikit pun. Tu maz'atul lahmin, sedikit pun daging tak ada. Tu. Secobek rambut tak ada daging di muka. Tu. Wakila ya'ti yaumal qiyamati saqitul qadri wal jah. Kata kil pula maksud dianya ialah datang dia pada hari kiamat gugur qadar. Qadar maknanya martabak, kedudukan, wal jah, kemegahan. Tak ada kemegahan di akhirat kelak. Tak ada keban. Wa inda Abi Dawud wa Nasa'i, ada riwayat di sisi Abu Daud dan juga Nasa'i, anna rajulan qal, bahawa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah as'alu, ya Rasulullah, bolehkah saya nak meminta? Fakultu faqala, maka berkata Rasulullah, la, tak boleh. Wa in kunta sa'ilan, kalau mung tak ada arah kena minta juga, wala buddha,
Dan jika adalah kamu orang yang meminta, labuda tak dapat tidak. Mana kalau tak ada arah, tu kena minta juga. Fas'alus salihin. Memintalah akan orang yang soleh. Kalau mu tak boleh nak mengelak daripada meminta, mu kena minta daripada orang yang soleh. Tu. Jadi dia tanya, maknanya bolehkah saya nak meminta? Nabi kata tak boleh. Jangan. Tapi kalau mu ni tak boleh nak mengelak daripada kena minta juga, maka mu kena minta orang soleh. Ay min arbabil amwalil ladina la yamna'una ma alaihim minal haqqi. Siapa dia orang soleh ni? Itu daripada tuai-tuai harta yang tidak menegahkan nikmat yang ada di atas mereka tu, yamna'una ma alaihim, tidak menegahkan barang yang wajib di atas diri mereka. Kalau dia zakat minal haqqi, daripada yang sebenar. Wa qad la ya'lamu, sedangkan dia tu tak tahu al mustahiqa min ghairih, yang berhak lain daripadanya. Fa idza arafu bil su'al al muhtaj a'tuhu mimma alaihim min huquqillah. Jadi maknanya ialah maknanya orang-orang yang suka meminta di dunia ni, akhirat kelak kesedia maknanya daging di muka dia tu akan luruh, akan hilang. Kerana Allah Ta'ala nak menzahirkan itu sebagai suatu tanda kerana orang ni orang yang tema'a kepada atau benda dunia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kataba Muawiyatu ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ila al-Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu an uktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menulis oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia tulis kepada siapa dia? Ila al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Gap dia tulis uktub tu ialah mentafsirkan makna yang ditulis tu. Mana uktub, bahawa uktub tulis olehmu, ada makna fi'il amar. Uktub bahawa tulislah olehmu. Maknanya apa dia yang dia tulis? Dia tulis ialah uktub ilayya. Muawiyah dia tulis uktub ilayya, he Mughirah, uktub ilayya, mu tulislah kepada aku, bisyai'in, dengan sesuatu sami tahu, dengan sesuatu yang mu ada dengan akan dia akan syait sana mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sahabat-sahabat begitulah. Dia tahu sahabat tu ada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa dengan Rasulullah. Jadi dia minta sahabat tu ajar kepada dia Quran. Fakataba ilaih. Jadi Muawiyah di atas surat kepada Al-Mughirah, dia kata uktub ilayya, he Mughirah, mu tulis kepada aku suatu daripada hak mu dengar daripada Rasulullah. Maksudnya hadis-hadis yang ada di mung pada kamu. Fakataba ilaih, maka menulislah oleh Al-Mughirah ilaih kepada Muawiyah. Gap dia tulis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Mughirah dia tulis salah satu daripadanya ialah hadis, dia tulis untuk Muawiyah yaqulu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum salatan, sesungguhnya Allah Ta'ala benci bagi kamu tiga perkara. Tiga perkara Allah Ta'ala benci bagi kamu. Gap dia qila wa qala. Yang pertama qil, qol, mana berkecek banyak, begitu begini berkecek yang tidak ada, dia panggil malayak ni, yang tidak ada faedah. Berkecek mana qila qala, begitu begini, macam-macam. Mana berkecek banyak lah, kecek yang tak memberi manfaat. Itu satu Allah Ta'ala benci, makna tak suka. Duk main duk qila qala, kecek banyak gitu gini. Yang kedua ialah wa idha'atul ma'. Yang kedua ialah mensia-siakan akan harta, membazir harta, mensia-siakan akan harta. Dan hak syahid kitanya ialah wa kathratas su'al, dan banyak meminta. Tu. Itu pun juga orang yang Allah Ta'ala tak suka. Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, alia ajrun, alia adakah bagiku? Tu mana alia? Alia ajrun, adakah bagi aku ajrun ganjare? Aku boleh dapat ganjare ke? En umfiqa, bahawa aku infak ala Bani Salamata, di atas Bani Salamah. Di atas Bani Salamah. Siapa dia Bani Salamah? Anak-anak Salamah. Siapa dia Salamah? Dia lah. Ini dia panggil sedekah ataupun zakat ke atas aqarib. Innama hum baniya, hanya sahaja mereka tu ialah anak-anak aku. Ya Rasulullah, aku boleh pahala ke tak kalau aku sedekah, aku infak di atas anak-anak aku, Salamah, Bani Salamah. Demon ini anak aku sendiri. Faqala, maka berkata Nabi, anfiqi alaihim, mana infaklah oleh kamu di atasnya. Falaki ajruma anfaqati alaihim, nescaya bagi kamu ganjare, makna pahala apa yang kamu infak di atas mereka itu. Jadi makna sedekah ataupun infak wajib kau boleh serta dapat pahala. Sini isu dia ialah dapat pahala ke tidak. Dia dapatlah pahala. Bahkan menunjukkan bahasa maknanya sedekah di atas aqarib itu adalah lebih utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wa tamratu wa tamratani. Bukanlah orang miskin tu ialah orang-orang yang duduk keliling, duduk tawaf, duduk arah atas manusia, lalu tarudduhu, memberilah akan dia, akan miskin sani, oleh annas sani, luqmah, tarudduhu, luqmatu wal luqmatan, maka menarik akan dia, taruddu, sebab al-luqmatu, kalau turaddu, tarudduhu, menarik akan dia oleh satu, akan dia akan miskin sana, satu suape dan dua suape, wa tamratu wa tamratani, makna satu butir ataupun dua, dak, bukan itu yang dikatakan miskin. Orang duk ngende, duk mengitak dengan orang tu, bukan itu, bukan miskin. Walakinnal miskinu, akan tetapi orang miskin tu alladzi la yajidu, mereka yang tak dapat itulah mereka yang tidak dapat, mereka la yajidu ghinan yughni, tak dapat kaya yang mengkayakan akan dia, mana sesuatu yang mencukup akan dia, tak ada. Itu maksudnya ghinan yughni, tak dapat suatu kecukupan yang mencukupkan akan dia. Mana orang miskin ni ialah orang yang tak cukup lah dengan keperluan dia. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaih, dan orang miskin ni ialah orang yang orang tidak difahami baginya, mana orang tak tahu kata dia tu miskin. Maka kalau orang tahu fayutasaddaqu alaih, maka orang maka disedekahkan di atasnya. Jadi kerana orang tak tahu kata dia tu miskin, pada hakikat dia tu miskin, itu mana orang miskin. Bukan orang miskin duk tawah, orang panggil duk tawah rumah orang lagi, mau kita duduk minta, bukan, itu bukan miskin. Miskin yang sebenarnya ialah orang tak tahu kata dia tu miskin. Yan wala yakumu fayasalun nas, dan tidak berdiri dia, mana bertindak dia, maka dia meminta akan manusia. Itulah miskin yang sebenarnya. Jadi kita ni makna orang miskin, orang duk meminta, dia tak meminta daripada kita. Itu kita kena peka lah, kena sensitif, kena tahu keadaan umat Islam yang paling dekat dengan kita. Apatah lagi adik kakak kita yang terdekat, aqarib yang terdekat. An Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada hadis daripada Zainab. Siapa dia Zainab ni? Zainab ni isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada keduanya Abdullah bin Mas'ud dan juga isteri dia.
Zainab ni ialah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Qalat, berkatalah Zainab, in talaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu mar'atan, maka aku mendapati ada satu orang perempuan minal ansar, daripada orang Ansar, alal babi, di atas pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatuha mithlu hajati, hajat dia, keperluan dia serupa dengan hajat aku juga. Tu. Famarra alaina Bilalun, maka lalulah di atas kami. Kami tu siapa dia? Zainab dan juga satu orang perempuan saat ni. Yang duduk di muka pintu Nabi. Maka lalulah Bilal di atas kami. Fakulna lahu, maka kami pun kata bagi Bilal, salin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Bila muter lagi tanya kat Nabi. Bila mungkin tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu jazi'u ani, adakah memada daripadaku an unfiqa, bahawa aku infak ala zaujin wa aitamil li, aku infak di atas tok lelaki li bagi aku, wa aitamin li, dan juga anak yatim bagi aku, fi hijri, yang pada riba anakku, maksudnya anak yatim yang pada riba makna dalil jaga dia. Ini bila tok lelaki dia mati, jadi tinggal ke anak yang belum balik lagi, itu anak yatim. Anak yatim tu ialah anak dia jugalah. Itu maksudnya wa aitamil li fi hijri. Jadi Zainab isteri kepada Ibnu Mas'ud. Jadi dia pergi kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk muka pintu, ada satu lagi orang perempuan yang lain bersama dengan dia. Tiba-tiba makna lalu Bilal. Bila lalu Bilal maknanya selalu dah dia minta jasa baik Bilal supaya bagi tahu kepada Nabi. Fasa'alahu, maka Bilal pun tanyalah Nabi. Faqala na'am, maka jawab Nabi, na'am ya, laha, harus, ya juzulaha, harus baginya, bagi Zainab imratu Ibn Mas'ud sana, ajrani laha ajrani, sabitlah bagi dia dua pahala, ajrul qarabati, pahala qarabat, wa ajrul sadaqati, dan juga pahala sedekah. Jadi nak ayatnya, sedekah ni boleh beri kepada, sedekah di sini, infak di sini ada dua, satu makna sama ada hak wajib, makna zakat. Zakat tu boleh, makna isteri nak beri kepada suami boleh, sebab suami tidak ditanggung oleh isteri. Dan seorang ibu dia nak beri zakat dia kepada anak boleh. Sebab apa? Sebab atas dasar fakir miskin sekalipun, atas dasar atas apa nama dia panggil, asnah fakir miskin sekalipun boleh ibu nak beri zakat kepada anak dia, sebab ibu tidak tanggung anak. Berbeza dengan bapa. Jadi hak tak boleh kita beri zakatnya hak atas dasar fakir miskin, ialah orang yang kita tanggung, makna ayal kita. Jadi isteri, suami nak beri kepada isteri kepada anak tak boleh dah. Tak boleh beri kepada anak atas jalan fakir miskin. Tapi atas jalan lain boleh. Hak selain daripada fakir miskin tu. Tak boleh nak atas jalan fakir miskin saja. Tapi ibu boleh. Ibu boleh sebab ibu tidak tanggung anak. Tu. Dan sama juga hadis seterusnya, wa fi riwayatin, pada satu riwayat, qalat Zainabu ni. Itulah isteri kepada Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, innaka amarta bis sadaqah. Ya Rasulullah, sesungguhnya mu suruh dengan sedekah. Mu perintah kami, yakni kami lah, supaya bersedekah. Sedekah tu makna sedekah wajib, makna zakat. Sunat maknanya sedekah sunat. Wa kana indi huliyun, adalah di sisi aku ada huli. Huli ni perkakasan kemas, kakah mah rantai ke apa ni. Jadi fa'aratu an atasaddaqa bih, maka menghendakilah oleh aku bahasanya aku bersedekah dengannya, dengan huli zat ni. Jadi sama ada zakat ataupun dia terbenar. Zakat pun ialah juga boleh juga, dan ataupun sedekah biasa, sedekahnya sunat. Jadi masalahnya, faza'ama Ibnu Mas'udin, telah maka menyangkalah oleh Mas'ud, sabda Ibnu Mas'ud tu lelaki dia, wa annahu, bahasanya Ibnu Mas'ud, wa waladuhu, dan juga anaknya, anak Ibnu Mas'ud, ahaqu, ialah yang terlebih berhak, man tasaddaqtu bihi alaihim, yang terlebih berhak mereka yang aku bersedekah dengannya, dengan
tulisannya di atas mereka itu. Ya Rasulullah, musuh kami bersedekah, dia memanglah aku ada harta untuk bersedekah. Jadi aku nak bersedekah. Tapi Ibnu Mas'ud untuk laki aku lah, abang aku. Dia sangka dia dan anak dia tu terlebih berhak aku sedekah di atasnya. Hak terlebih berhak dia sedekah ialah aku, dia dan juga anak dia. Ibnu Mas'ud. Jadi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka respon jawab Nabi kata, sadaqa Ibnu Mas'udin, benarlah oleh Ibnu Mas'ud. Sabda Ibnu Mas'ud, zaujuki, pasanganmu, wa waladuki, betul lah sadaqa Ibnu Mas'ud, wa waladuki, dan anakmu. Zaujuki wa waladuki, tok lakimu dengan anakmu tu haqqu man tasaddaqati bihi alaihim, ialah yang paling berhak, yang paling mustahak orang yang bersedekah dengannya di atas mereka itu. Di atas mereka itu maknanya orang yang mustahikin tu. Jadi betul lah. Maknanya sangkaan Ibn Mas'ud tok laki mengkata tu kena dah, betul dah. Dia dan anak dia lah yang lebih berhak bersedekah. Sebab dia adalah aqarib yang paling akrab, yang paling dekat kepadamu. Itu menunjukkan bahawasanya ini menjadi dalil bahasanya satunya keharusan boleh, termasuklah zakat, boleh juga zakat. Boleh nak beri zakat dan juga bersedekah kepada suami ataupun anak. Bukan mereka lah yang terlebih utama. Seandainya suami itu makna fakir, makna mereka lah yang terlebih utama dengan sedekah seorang isteri ataupun ibu tu. Tu. Jadi Ibnu Mas'ud sangka tu betul dah tu. Kena dah tu dia mikir tu, dia kata tu makna betul dah. Jadi makna Zainab ni dia rasa ragu lah, apa pula ni. Kita nak sedekah, nak zakat, mana sibuk-sibuk tok laki kita nah. Bahkan mereka tu ahaqqu, mana terlebih mustahak. Ini maksud di sini juga mengandungi makna mesej kepada kita, bersedekah ini yang paling mustahak ialah kepada orang yang paling dekat kepada kita. Tu. Qala an Abi Sa'idil Khudri ila akhir, Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-balaghatu muqaddimatun fil fasahati wal balaghati. Inilah pendahuluan. Al-balaghah, mana ilmu balaghah, muqaddimatun, itulah muqaddimah pada fasahah dan juga balaghah. Itulah muqaddimah kepada ilmu balaghah, ialah bicaraan mengenai fasahah dan juga balaghah. Jadi muqaddimah ni ialah suatu perkara yang kita kena lalu kot dia. Kalau tidak lalu kot dia, maknanya seolah-olah macam kita buat kerja dalam gelap. Itulah bandingnya dia. Maknanya kalau kita tidak melalui suatu muqaddimah. Muqaddimah ada dua. Satu muqaddimah ilmu, satu lagi muqaddimah kitab. Tu. Jadi sini ni dia panggil muqaddimah ilmu. Kalau muqaddimah kitab tu dia cerita bab kitab dia lah. Kaedah kitab dia. Ni nak cerita tentang pendahuluan kepada ilmu balaghah. Maka dia punya asas dianya kena tahu fasahah dan balaghah dulu. Gab dia fasahah, gab dia balaghah. Kena reti dulu bab fasahah, gab dia fasahah, gab dia balaghah, maka barulah kita masuk kepada maknanya, maknanya bayan dan juga makna tu akan jadi lebih cerah. Dengan mengetahui muqaddimah, seolahnya kita buat kerja dalam cerah. Maknanya dibuka lampunya. Kalau tidak, kalau kita buat kerja, orang panggil belajar suatu ilmu tanpa kita mengetahui muqaddimah dia, supaya saat inilah supaya kita tu buat kerja dalam gelap, dalam keadaan meraba-raba. Baiklah, yang pertama al-fasahatu. Gab dia fasahah. Al-fasahatu fil lughati, pada bahasanya ialah tumbi'u anil bayani wa zuhur,
Terbit ia perkataan fasahah ni daripada bayan. Bayan maknanya nyata, terang. Wa zuhur. Zuhur pun maksudnya lebih kurang lah makna dia. Zuhur makna zahir. Tu nyata. Itu makna fasahah. Sebab itulah kita belajar dalam ibarat kita kan, makna faul fasihah, fasihah. Pada nak menerangkan. Itulah jawab bagi syarat muqaddar itu. Tu banyak fasihah. Ada tafriq. Ada jawab syarat ni. Dan ada satu lagi fasihah. Fasihah pada nak menerangkan kepada soalan yang muqaddar biasanya. Tu. Yang ditakdirkan. Al-fasahah tu dari sudut bahasanya ialah bayan dan juga zuhur. Terang dan juga nyata. Yuqalu dikatakan afsahas sabiyu fi mantiqih. Telah fasihlah oleh kanak-kanak itu pada percakapannya. Mana idza bana wa zahara kalamu, apabila nyata dan zahirlah oleh percakapannya. Boleh kita faham dia berkecek tu. Tu dipanggil fasah. Ni fasahah dari sudut bahasa. Fasahah dari sudut bahasa. Bukan ada sudut istilahi lagi. Wa taqa'u fil istilahi, dan jatuhlah berlakulah oleh al-fasahah ini fil istilahi pada istilah wasfan, jadi sifat lil kalimati wal kalami wal mutakallimin. Mana bagi kalimah, bagi kalam dan bagi mutakallim. Maksudnya boleh kita itlaqkan kata al kalimatul fasihatu wal kalamul fasihu wal mutakallimu al fasihu. Maknanya kalimah yang fasihah, kalam yang fasih, mutakallim yang fasih. Maknanya boleh disifatkan bagi tiga perkara. Mana fasahah, mana fasih ni kalimah fasih yang fasihah, kalam yang fasihah, mutakallim yang fasihah. Ni mutakallim yang fasih ni macam mana? Adakah mutakallim yang fasih tu orang yang berkecek dengan fasih? Bukan. Kerana boleh saja dia tu meniru orang. Dia berlatih. Dia dengar tali kaset, dia pun tiru. Nah, jadi sungguh dah. Tapi apabila dia berceramah, dia berkecek tajuk yang diberikan secara spontan misalnya, yang lain daripada yang pernah dia hafal, maka dia tak boleh nak buat. Tu bermakna dia tidak fasih. Itu makna kerana mutakallim yang fasih itu ialah mutakallim yang ada kebolehan malakah untuk mengungkapkan kalam yang fasih. Orang yang bercakap dengan fasih tidak dinamakan orang yang fasih. Sebab sana ni. Sebab dia meniru orang sebenarnya. Tu. Bukannya dia tu fasih dak. Tu. Kerana fasihnya fasahah mutakallim ni dia ada pada suatu perkara. Yang kita akan ikuti nanti. Jadi fasahah dia berbeza dengan balaghah. Berbeza dengan balaghah. Kalau balaghah kita boleh buat sifat kepada kalam dan mutakallim saja. Kalimah tidak ada, al-kalimatul balighatu tak ada. Kalimah yang balighah tak ada. Kalam yang baligh ada. Mutakallim baligh ada. Ada pun fasahah, kalimah yang fasihah ada. Kalam yang fasih ada. Mutakallim yang fasih ada. Tu dia beza antara balaghah dengan fasahah. Adapun fasahah ni tiga-tiga tu boleh dibuat sifatkan. Qala musannifu rahimahullah taala fasahatul kalimah. Jadi setelah muallif kita menyatakan fasahah ini boleh dibuat sifat bagi kalimah, kalam dan juga mutakallim, maka timbullah persoalan dari pembaca. Maka itulah fa tu dipanggil faul fasihah. Fa tu jawab syarat kepada soal muqaddar. Soalan muqaddar ini kerana ada satu takrir, satu tarkib, satu ayat yang menimbulkan persoalan itu. Oleh kerana muallif kita kata fasahah itu wukuk dia pada istilahnya jadi sifat bagi kalimah, bagi kalam, bagi mutakallim. Maka timbullah soalan, apa dia fasahatul kalimah? Tu. Maksudnya kalimah yang fasihah tu macam mana? Jadi seolah-olahnya orang bertanya, ya ayyuhal musannifu, wahai musannif, ma hiya fasahatul kalimah? Cara kita nak takdirkan soalan itu, kita tengoklah jawab peria tu. Dia ma hiya fasahatul kalimah? Gapo dia? Gak fasahatul kalimah. Tu soalan dia nya. Ya ayyuhal musannifu, ya ayyuhal syekh, wahai syekh, maka apa dia? Tu fasahah. Fasahah tu nak menerangkan. Fa'u fasihah. Fasihah tu makna menerangkan. Jadi fasahah tu
Maka bila dia ya ayyuhal musannifu ma hiya fasahatul kalimah, qultu maka aku kata maka aku pun kata fasahatu faakulu, tu begitu siapa dia, faakulu maka aku kata, tu faakulu, fa tu fa fasihah dia masuk kepada fi'il mahzuf. Fi'il mahzuf mana akulu, jadi yang faakulu maka aku kata fasahatu, jadi fa tu faakulu, fa tu dia masuk kepada fi'il mahzuf. Jadi faakulu maka aku kata fasahatul kalimah, baru sampai kepada fasahatul kalimah. Fasahatul kalimah ni apa dia? Salamatuha. Setengah ibarat kita dia buat khulusuha ataupun khuluwu makna sunyi, khulus maksudnya lepas, salamat makna sejahtera, makna selamat, makna sama saja. Bersih daripada tu mana selamatnya ataupun bebasnya ataupun terlepasnya, tu min tanafuril huruf, kalimah yang fasihah ataupun kalimatun fasihatun. Tu kita buat sifat mausuf sifat. Kalau fasahatu kena buat masdar idafah kepada mausuf, dia panggil fasahatul kalimah ni, dia panggil idafah masdar kepada mausuf. Mana kalimah tu ialah mausuf, kalimatul fasihah ditukar kepada bentuk idafah, jadi fasahatul kalimah, kefasihan kalimah itu. Jadi kalau kalimatul fasihah, kalimah yang fasih, ni yang fasih daripada kalimah ataupun kefasihan kalimah itu ialah selamatnya kalimah ataupun khuluha ataupun khulusuha, selamatnya kalimah min tanafuril huruf, daripada keliaran huruf. Huruf tu liar, huruf yang membina kalimah tu. Kalau kata Zaidun, huruf-huruf yang membina Zaid itu ialah Zai, Ya, Dal. Jadi huruf ni tak liar ni. Huruf yang membina satu kalimah tu dia jangan liar. Jangan liar. Apa makna tanafur? Liar. InsyaAllah lepas pada ni dia nak pilih dulu. Yang kedua, selamat dia wa mukhalafatul qiyas, menyalahi qiyas. Kena selamat. Apa maksud kena selamat? Jangan ada. Tu maksud dia. Jangan ada. Selamat daripada keliaran huruf. Jangan ada huruf yang liar. Huruf-huruf yang liar, yang culah. Apa makna huruf yang culah, yang liar? Lepas pada ni. Dan juga jangan ada selamat dia daripada mukhalafatul qiyas, menyalahi qiyas. Qiyas ni masalah saraf. Masalah saraf. Masalah saraf dia tanafurul huruf. Itu kita kena tengok dalam nahwu mukhalafatul qiyas. Maknanya kita kena tengok dalam ilmu saraf, mukhalafah dengan kaedah-kaedah dalam saraf. Tu jangan ada salamatuha, kalimah yang fasihah tu ialah dia tak ada huruf-huruf yang mutanafir, mana al huruful mutanafirah. Minal, kalau kita nak sifat mausuf sifat, minal hurufil mutanafirah, sunyi dia daripada huruf-huruf yang liar, ataupun min tanafuril huruf, atau mukhalafatul qiyas, menyalahi qiyas kaedah dalam sarah. Dan wal gharabati, jangan ada gharabah, selamat daripada gharabah, pelik, perkataan yang pelik. Maka ni kena tengok dalam ilmu lughah. Bahasa-bahasa yang pelik. Yang pelik tu maksudnya perkataan yang jarang digunakan, dan bukan kata kita orang Melayu, orang Arab pun tak faham perkataan tu sebab jarang digunakan. Tu. Jadi kalau ada huruf yang liar dalam satu kalimah itu, maka ternafilah kefasihan kalimah tu. Makna kalimah tu tidak fasih. Mana zalikal mana tilkal kalimatu tu ghairu fasihatin, tidak fasih. Kalulah dia tu menyalahi kaedah, kalimah tu menyalahi kaedah saraf, pun juga kalimah tu tidak fasih. Wal gharabah, kalau perkataan dalam kalimah itu adalah kalimah yang gharib, gharabah makna pelik. Tu. Maka kalau ada perkataan-perkataan yang janggal bagi, maka tidak dinamakan fasihah.
Sebab fasahah ni makna terang nyata. Jadi kalau perkataan pelik ni lagu mana? Perkataan pelik ni kalau supaya kita kata bahasa Melayu kita kat lon ni seperti orang-orang tua kita berkecek dengan bahasa kita duduk mengaji sekolah tu. Istilah-istilah yang pelik-pelik mana dia tahu. Jadi boleh jadi orang ada kecenderungan untuk menggunakan perkataan yang pelik. Sebab guna perkataan yang pelik tu mendapat perhatian orang. Tapi perkataan lagi tu tidak fasih dia panggil. Jangan ada gharabah, unsur gharabah. Jadi kalau bersih selamat daripada ketiga-tiga unsur ini, maka layaklah kalimah itu dinobatkan sebagai al-kalimatul fasihatun. Mana kalimah yang fasihah. Kemudian mu'alif kita rahimahullah ta'ala masuk pada nak mentafsirkan tiap-tiap satu daripada tiga perkara saat ni. Tiga perkara yang mencederakan kefasihan kalimah. Yang mencederakan kefasihan kalimah. Maka fatanafurul hurufi. Itu po fasihah dah tu. Maka ada soalan mana ya ayyuhal musannifu ma huwa tanafurul huruf. Begitu je. Gabria tanafurul huruf ni, fa aqulu laka, maka aku kata bagimu tanafurul huruf, keliaran huruf yang liar. Dia asal dia al huruful mutanafirah, huruf yang liar. Ini jadi keliaran huruf yang liar. Ialah wasfun bil fil kalimah. Ialah sifat pada kalimah. Sifat yang ada pada kalimah itu, tanafurul huruf ni ialah sifat yang ada pada satu-satu kalimah. Tu tanafurul, keliaran huruf tu maksudnya satu sifat yang ada pada satu kalimah, yujibu siqalaha ala lisan, yang membawa, yujibu membawa, mempesaka makna yang mempesakakan, membawa, mewajibkan beratnya al kalimah tu ala lisan, di atas lidah untuk nak bertutur dengan dia. Jadi berat lidah tu nak sebut tu jadi berat. Bermakna kalimah tu maknanya dia panggil huruf dia tu maknanya tanafur, makna liar. Liar culah. Macam kita kata binatang yang culah, makna liar, payuh kita nak igak ni. Tu dia panggil liar. Jadi huruf yang liar, lidah kita nak sebut tu jadi susah, jadi tak ada tiupnya. Jadi dok galak sokmo. Jadi perkataan itu susah nak sebut. Di atas lidah, maka nama dia adalah makna berat atas lidah itu, nama dia tanafurul huruf. Kemudian wa asra siqalaha wa asral nutqi biha, atau kada siqlaha, mewajibkan payah bertutur dengannya, dengan kalimah tu. Nak sebut kalimah tu jadi payah. Malaikat kita kena latih lama-lama ya jadi juga. Tapi secara mudah, secara spontan kita nak sebut tu tak jadi. Payah. Mana misal dia? Misal dia nahwu az-zayyi lil mawsi'il khashini. Payah tu kita nak sebut. Boleh nak sebut. Az-zayyi lil mawdi'i khashini. Az-zayyi makna za dengan shin. Az-zayyi lil mawdi'il khashini. Dia kalau kita kita ajar kau lepas tu kau degah dia jadi boleh sebut. Tapi kalau spontan kita nak sebut tu jadi payah. Az-zayyi az-zayyi li mawdi'il khashini. Za dengan shin, za dengan za huruf za huruf qalqalaman za huruf tinggi mana shin. Shin maknanya mana tu dua tu kita nak sebut. Dia kalau ada huruf yang lain di tengah-tengah tu tak apa. Jadi dia bersambung begitu jadi susah, berat. Az-zayyi pula. Az-zashi. Sabit kata dah nak sebut. Az-zashi lil mawdi'il khashini. Perkataan zashi tu. Bagi tempat zashi ni ke dia? Zashi ni ialah bagi tempat yang licin, khashini. Tu. Jadi perkataan zashi tu. Perkataan zashi tu berat lidah untuk nak menyebutkan dia. Dengan secara lola tu dia jadi saat ni anda sebut zayyi ke? Zayyi jadi kita tak ada. Ni apa tah lagi macam kita duduk kecek perlu zash
nak sebut zashi tu, zashi. Tapi bila kita atur zashi. Dia jadi juga. Tapi dia lia tu maksud lia tu payah berat di atas lidah nak menyebut akan dia. Zashi ni maudu'un dihantarkan dia bagi tempat yang licin, orang panggil zashi. Dan ataupun bikasril ha wa sukunil ain. Mana hak ni? Al-mahwakus wa kasluqa. Ada setengah kita makna dia dobit dengan dhammah. Hak ni lagi tu khi'un. Tu payah. Dengan kasrkan ha dan juga matikan ain. Jadi khi'un. Payah. Ataupun fathah kasrah kha jamak ataupun fathahnya. Gabriel kho ada juga dari kita mana kho ataupun linabati nama bagi satu pohon rumput, jenis rumput ni nama dia. Nama ni because bagi linabati aswada bagi makna tumbuhan yang hitam. Tar'ahu al-ibilu yang tar'ahu meragulah akan dia. Meragu akan dia akan ini ini mana rumput, nama jenis rumput oleh ibil, oleh unta. Nah. Jadi tu nak sebut tu payah. Payah lidah kita nak sebut tu payah, ni berat. Tu nama dia tanafurul kalimah. Kalimah yang mutanafirah, kalimah yang liar. Yang liar payah lidah kita tu nak pegang tu payah. Tu. Itu misal dia ni. Itu dia panggil az-zashi dengan itu adalah dua perkataan yang tidak fasih, ghairu fasihatin. Wan nuqaqi atau wan nuqaqi atau kepada az-zashi wan nuqaqi qaqi tu banyak qaqi an-nuqaqi. Nama-nama jadi lil ma'il azbi, bagi air tawar as-safi yang jernih, air tawar, air sejuk yang jernih, an-nuqaqi. Jadi itu pun maknanya liar juga, huruf-huruf dia tu makna payah nak sebut, gabungnya dia tu jadi membentuk satu kalimah. Orang panggil yang tak sesuai lah, tak berapa sesuai. Dan lagi pula wal mustashziri, lil maftul makna rambut yang terangkat. Maftul tu dia tu tafsir bagi kata mustash. Shin nak pergi kepada zai, shin nak pergi kepada zai, tu hok. Tu an-nuqab min al-habli wa ghairi yuqalu istashzaru al-hablu infatala, mana yang terangkat. Jadi ini ayatnya al mustashziru kena kata slow dulu. Tu maknanya kalimah-kalimah ni dia panggil kalimah-kalimah yang tidak fasih. Sebab apa tidak fasih? Kerana ada unsur kelian tanafurul huruf dia tu liar, payah nak igak. Payah nak igak oleh lidah lah igak kalimah ni. Tak ada ni, payah. Itu yang pertama, yang dikatakan sebagai tanafurul huruf. Tanafurul huruf yang membentuk kalimah tu, mana bila gabungnya dia tu menjadikan jadi berat di atas lidah. Mustashziru, payah kita nak sebut lidah tu jadi berat, maka perkataan itu tidak fasih. Yang kedua ialah wa mukhalafatul qiyas, menyalahi qiyas. Kalimah tu menyalahi qiyas. Kaunul kalimati ghaira jariyatin al qanini sarfi,
keadaan kalimah tu tidak berlaku di atas undang-undang ilmu saraf. Tidak berlaku di atas undang-undang ilmu saraf. Mana misalnya? Ka jam'i buqin ala buqatin fi qaulil mutanabbi. Seperti menjamuk ke perkataan buqin, buqa. Jamuk tu dia jamuk atas ke dia? Ala wazan buqatin. Buqa, buqin, dia buat jamuk dengan buqatin fi qaulil mutanabbi, pada kata mutanabbi ni ahli syair jahiliyah. Fa in yaqu ba'dun nasi sayfan li daulati fa fin nasi buqatul laha wa tabulu. Tu buq ni maknanya peluru ni, peluru. Perkataan Tayyib. Ni perkataan mutanabbi, dia memuji akan Amir di atas Saifid Daulah. Mana memuji Amir raja di atas Saifid Daulah Ibn Hamdan, sahibul halb. Jadi dia kata ni, fa in yaqu ba'dun nasi saifan lid daulah. Maka jika adalah setengah daripada manusia itu ialah saifan lid daulah, pedang bagi negara, ni saifud daulah. Fa fin nas, maka sabitlah pada manusia itu buqatul laha wa tabulu. Ada buqat, peluru-peluru baginya, wa bagi nas, wa tabulu makna tabla, tabul. Juga tabul, gendan-gendan. Jadi idzil qiyasu fi jam'ihi likillati abwakun, kerana qiyasnya kaedah sarahnya pada menjamukkan buqin, ialah jamuk killah dia panggil. Dia ada jamuk kasrah, jamuk killah, abwaqun atau wazn af'alun. Mana abwaqun? Jadi abwaqun itu maknanya hok kiasnya, hok kaedah. Dia wak jamuk buqat. Tu mutanabi ni. Maka itu menyalahi kias. Maka perkataan buqat itu adalah tidak fasih. Wa kamau dadah, dan seperti perkataan mau dadah fi qaulih, pada katanya syair, inna badiya lalithamun zahadahu ma liya fi sudurihim mim maudadah. Sesungguhnya anak-anak aku lalithamun, sesungguhnya anak-anak aku maudadah ni dengan pakil idgham. Maudadah asal dia mawaddah. Pakil idgham. Pakil idgham ni maksudnya ialah buka idgham tu. Buka idgham tu. Tu yang tidak fasihnya. Dia buka idgham yang wajib kena idgham. Benda yang wajib kena idgham mengikut kaedah sarah wajib kena idgham. Tiba-tiba dia fakil idgham. Tu. Situ tempat jadi menyalahi kias. Sepatutnya mawaddah, tapi dia kata maudadah. Lalithamun ay la khaira fihim, itu maksud dia. Maka sesungguhnya anak-anakku lalithamun, maksudnya tidak ada kebaikan pada mereka ini. Liam hamzah. Laliamun, maksudnya tidak ada laim ni orang yang dicela lah. Liamun makna la khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka itu. Zahadahu, zahidlah, dia akan maliya fi sudurim, tidak ada bagiku pada dada-dada mereka itu. Mana hati maksudnya. Min maudadah maksudnya min mawaddah, perasaan kasih sayang tak ada. Tidak ada mawaddah. Sepatutnya mawaddah, tapi dia fakil idgham. Fakil idgham
Jadi maudadah. Maka wal qiyasu mawaddatun bil idgham. Kan itulah makna kaedah dia. Dia ada wajibul idgham, wajib idgham ini masuk dalam wajib idgham. Dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup, ataupun yang pertama hidup, yang kedua hidup. Maka hukum dia wajibul idgham, wajib kena idgham, wujubul idgham, wajib kena idgham. Tu. Mau dadah wajib kena idgham. Tapi dia fakil idgham. Jadi menyalahi kaedah. Maka itu menyebabkan perkataan itu tidak fasih. Perkataan mau dadah tidak fasih. Perkataan buqa tidak fasih kerana jamak kepada bukin ialah abwaq. Itu yang dimaksudkan menyalahi qiyas. Wal gharabatu dan juga gharabah. Gharabah ni makna ganjil, dagan, pelik. Pelik. Kaunul kalimati, keadaan kalimat itu ghaira zahiratil makna. Keadaan kalimat itu tidak zahir makna dia. Makna dia tu tidak zahir. Orang sebut perkataan tu orang tak tahu. Nahu takakka'a bermakna ijtama'a. Ini ada satu syair yang masyhur. Sini dia tak bubuh. Tu di bawah di dalam tu ada. Dalam Jauhar Maknun ada, dalam Syarah Jauhar Maknun ada. Takakka'a ni makna dia apa? Ijtama'a, berhimpun. Jadi, hok kebiasaan orang ramai orang tak guna perkataan takakka'a, orang guna perkataan ijtima'. Orang tak guna perkataan takakku ni gabriah orang tak reti. Bukan makna kata kita orang Melayu, orang ajam, orang Arab sendiri pun tak faham gabriah takakka. Takakka fi'il madhi takakka, ya takakkau takakkuan. Tu makna tasrif dia. Pada kata ni di dalam nahwu, di dalam tu nahwu. Takakka tak ada juga dia takakka. Dia nahwu takak bi makna ijtama wa franqa'a wa ranfa bi makna insarafa pergi kamu insarafa infranqa infranqa'a pun makna infranqa'a pun orang tak biasa dengar juga. Takakka'a orang tak biasa dengar, infranqa'a pun orang tak biasa dengar. Infranqa'a dengan makna insarafa, makna pergi. Tu di bawah dia. Min qauli Aisyah bin Umar an-Tahawiyu hina saqata an himarih, ketika dia jatuh daripada himar dia, fajtama'anna su'alih. Maka manusia apa haulah. Maka manusia apa pakak berhimpun di keliling dia. Dia nak himar, dia jatuh daripada himar. Malulah dia. Pahore pakak keliling dia, pakak gilikun dia. Malu dia, lalu dia kata malakum takakkatum alayya. Katakakku ikum ala zi jinnah ifranqi'u is'af fi'amar ifranqi'u anni. Jadi dia kata malakum, apalah bagi kamu takakkatum alayya katakakku ikum. Bapa kamu pakak berhimpun di atas aku seperti katakakku ikum, seperti berhimpun kamu ala zi jinnah di atas orang gila. Bapa duk pakat liku aku, siapa pok kamu duk liku orang gila? Aku tidak gila, aku jatuh daripada himar. Jadi perkataan dia tu menyebabkan orang yang mendengarnya tak faham. Jadi terpinga-pingalah orang. Malakum takakkatum. Kalau dia kata malakum mujtama'tum alayya kajtima'ikum ala dhijinnah insarifu anni. Kalau dia kata lagi tu orang faham. Ini dia kata infranqi'un, berambuh. Pergi pakat tinggalkan aku ni. Itu dia panggil perkataan gharabah. Perkataan infranqa'a dengan takakkuan. Mana takakka'a tu adalah perkataan yang gharib, yang orang Arab jarang guna. Jadi bila digunakan maksudnya orang akan, maka itu juga mencederakan kepada kefasihan kalimah. Jadi jangan kita guna perkataan yang ada perkataan yang gharibah, yang pelik. Itu akan mencederakan kalimah tu daripada kefasihannya. Ini banyak macam kita duk kecek lain ni banyak. Mata kita orang-orang mengaji Indonesia dia kecek dengan orang kampung dengan bahasa mana orang reti. Itu dia panggil tidak fasih. Tu. Macam kita ceramah ke gapo kita duk sebut perkataan yang orang tak faham.
Itu tidak fasih, perkataan itu tidak fasih. Jadi ifranqa'a bermakna insarafa. Wal la khamma bermakna ishtadda bersangatan tiba-tiba digunakan perkataan itlaqamma maksud ishtadda. Mana ishtadda makna bersangatan. Jadi guna itlaqamma. Jadi orang tak faham apa dia itlaqamma. Fa inna hataini kalimat li adami tadum. Fi lughati al-arabiyya al-khalas la yadhkuruha min al-lughawiyyun fi kitab illa min man illa min qalla daripada yang sedikit hadza wa haka ibn al-Jawzi fi kitab al-Hamqi hadzal qaul an Abi Ubaidah wa qala malakum takakkauna thumma qala nas takallama bil ibraniyah fa asaru ala qani ila an-nastih tisanas wa ala al-layam ala al-jahli wa talaqama bimana syada. Itulah wa azuma dan juga besar min qauli Abi Tamam qad qultu lima takhallaqamma al-amru bagi barang yang bersangatan. Itlaqamma bermakna ishtadda. Jadi menggunakan istimalkan perkataan itlaqamma menyebabkan orang tercengang-cengeng, kebingungan sebab orang tak biasa dengar. Itu dia panggil gharabah. Maka perkataan itlaqamma itu tidak fasih. Kita guna perkataan ifranqa'a itu makna tidak fasih. Begitu juga maknanya takakku, itu makna tidak fasih kerana perkataan itu perkataan yang tidak digunakan seumumnya oleh orang Arab. Itu adalah fasahatul kalimu yang pertama. Yang kedua wa fasahatul kalam ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.